Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid kelas 5 Adil dan 5 Jujur? Pada minggu ini kita akan sambung sesi PDPR kita untuk tajuk yang seterusnya. Tapi sebelum itu kita lihat atau ulang balik sedikit mengenai topik yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita dah mempelajari topik 10.1, iaitu Malaysia dalam isu global contemporary, dan di dalamnya ada subtopik penyalahgunaan dadah, pertindihan sempadan, kempen anti minyak sawit, pemerdagangan orang dan penyakit berjangkit. Pada minggu ini kita akan sambung untuk subtopik yang seterusnya, iaitu 10.2 peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa dalam muka surat 230, serta satu lagi subtopik iaitu 10.3 iaitu pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan dalam muka surat 234 sehingga muka surat 237. Okey, kita terus bermula dengan 10.2 iaitu peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Anda boleh rujuk nota yang saya bekalkan ini dan juga boleh merujuk pada paparan dalam buku teks. Okey, Malaysia ni merupakan sebuah negara yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Dan kita amat terkesanlah dengan apa perkembangan yang berlaku di peringkat antarabangsa. Dan Malaysia memainkan peranan melibatkan diri dalam pelbagai perjanjian ekonomi, antaranya ialah ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang disebut sebagai kawasan perdagangan bebas ASEAN. Dan Malaysia ni telah begitu berani lantang sekali menyuarakan ketidakadilan dalam ekonomi dan cuba untuk bertindak tegas bagi memastikan kedudukan ekonomi negara tidak terjejas. Okay, kita lihat pecahan subtopik ini iaitu meluaskan pasaran ekonomi. Ini merupakan satu usaha yang dilakukan bertujuan untuk memastikan keupayaan menjual barangan ke pasaran antarabangsa. Melalui inisiatif meluaskan pasaran ekonomi ini, pelbagai produk buatan negara kita dapat dijual ke pasaran antarabangsa dan ini akan memberikan keuntungan dan pulangan yang lumayan bagi negara kita. Seterusnya, perjanjian AFTA ni merupakan kerjasama ekonomi yang membolehkan tarif dan cukai barangan itu dikurangkan bagi hasil keluaran negara ASEAN. Maksudnya, negara ASEAN macam Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam, apabila berdagang dengan negara kita akan diberikan tarif dan cukainya kurang. Apabila tarif dengan cukainya kurang, dia akan memberi galakan kepada negara-negara ASEAN ini untuk terus berdagang, terus menjalinkan kerjasama ekonomi. Jadi aktiviti import dan ekspor itu dapat dijalankan dengan lebih meriah lagi kerana cukainya berkurangan. Okey, yang seterusnya kita lihat pada subtopik dominasi ekonomi negara maju. Oleh kerana Malaysia ini bergantung kepada pasaran domestik, tapi kita juga memberi kebergantungan kita kepada pasaran antarabangsa. Apabila berdepan dengan sikap negara-negara maju, negara-negara besar, mereka akan mengenakan pelbagai sekatan dan halangan perdagangan dalam bentuk tarif dan cukai. Maksudnya kalau kita nak jual barang ke Amerika Syarikat contohnya, barangan Malaysia akan dikenakan cukai yang tinggi. Apabila barangan itu dikenakan cukai yang tinggi, maka barangan buatan Malaysia itu terpaksa dijual dengan harga yang mahal di negara Amerika Syarikat. Contohnya Jadi itu menyebabkan barang kita jadi tak laku Kita nak jual barang tu jadi susah nak dapat sambutan kerana harganya mahal. Jadi ini akan memberi kesan kepada perdagangan negara. Kita nak jual barang dekat Amerika tak boleh, tapi Amerika boleh jual barang dia kepada rakyat Malaysia. Ini satu perkembangan yang tidak adil Kita nak jual kat dia tak boleh, tapi dia boleh pula jual kat kita. Jadi Malaysia telah bersuara supaya diberikan layanan yang saksama kepada semua negara.
Okey, dan pandangan ini telah dibangkitkan melalui Forum Antarabangsa, melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, dan juga Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC yang disebut sebagai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Okey, seterusnya kita masuk pada pecahan subtopik yang seterusnya, iaitu Kerjasama Pembangunan Ekonomi Segitiga. Malaysia ni memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi yang melibatkan kerjasama pembangunan segitiga, iaitu pembangunan wilayah baharu yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN. Dan kerjasama ini bertujuan mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Okey, kalau kamu ada buku teks, boleh rujuk kepada muka surat 231, ada disebut sebagai lingkungan kawasan Sijori GT yang merangkumi wilayah Johor di Malaysia, Singapura, Indonesia melibatkan Kepulauan Riau. Okey. Dan Malaysia memperoleh manfaat yang besar melalui kerjasama ini kerana dapat mengurangkan monopoli pasaran barangan dalam ASEAN daripada negara maju. Dan selain itu, negara kita juga mengurangkan kebergantungan pada pasaran kewangan antarabangsa dan dapat mewujudkan pelbagai badan yang berkaitan seperti Koperasi ASEAN, Bank ASEAN serta cadangan untuk menggunakan mata wang ASEAN serta membendung campur tangan ekonomi negara maju. Jadi itulah yang dinamakan sebagai Kerjasama Pembangunan Ekonomi Segitiga. Okey, seterusnya kita lihat pada pecahan subtopik yang seterusnya, iaitu menangani kemelesetan ekonomi. Pada tahun 1997, 1998, banyak negara-negara Asia termasuk Malaysia telah menghadapi kemelesetan ekonomi lah. Dan ini bermula dengan kejatuhan nilai ringgit yang kerana disebabkan oleh spekulasi mata wang antarabangsa lah. Dan Tun Dr. Mahathir ada menghasilkan sebuah buku yang bertajuk The Malaysian Currency Crisis, How and Why It Happened. Okay. Dalam buku itu menjelaskan mengenai pelabur luar yang menarik pelaburan mereka di Malaysia sehingga menjejaskan ekonomi Malaysia. Dan negara kita ni pada masa tersebut, apabila ekonomi terjejas, kita telah didesak untuk mencontohi langkah yang diambil oleh negara lain, iaitu membuat pinjaman kepada tabung kewangan antarabangsa atau IMF. Contohnya negara jiran Indonesia, dia buat pinjaman kepada IMF, tetapi pinjaman tersebut akan dikenakan kadar faedah yang tinggi. Apabila sesebuah negara membuat pinjaman kepada IMF ataupun Bank Dunia, negara tersebut dia sebenarnya tak dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Apabila dia berhutang, dia hanya akan memburukkan lagi keadaan ekonominya. Kerana apa? Kerana dia kena bayar hutang tersebut dengan kadar faedah yang tinggi. Jadi, kita tak buat pinjaman. Apa yang dilakukan? Kita punya pendekatannya ialah memulihkan keadaan dengan cara menambat kadar pertukaran ringgit. Yang dibuat pada masa itu, $1 ditambat dengan kadar RM3.80 pada ketika itu. Dan langkah yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu, walaupun berbeza dengan negara-negara lain, tapi alhamdulillah telah menyelamatkan ekonomi negara. Ya, kerana ada negara-negara yang ekonominya telah musnah, tapi alhamdulillah Malaysia telah terselamat daripada masalah ekonomi yang berlaku ketika itu, ialah daripada tahun 98 sehingga tahun 2021 negara kita tidak bankrupt. Jadi itulah bukti yang ekonomi negara dapat dipertahankan, dapat dipulihkan melalui cara berkenaan. Okey, seterusnya pecahan subtopik yang lain adalah mengantarabangsakan sistem kewangan Islam. Malaysia terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan ini sejak tahun 2001. Malaysia membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif dan komprehensif, dan dia telah memberi kesan kepada sektor kewangan negara. Dan Malaysia juga menduduki kedudukan utama dalam pelbagai indeks global yang berkaitan dengan kewangan Islam, termasuk menjadi pasaran sukuk yang terbesar di dunia. Malaysia telah menubuhkan International Centre for Education in Islamic Finance atau INCEIF, yang disebut sebagai Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam,
untuk menyokong perkembangan keuangan Islam. Seperti yang kamu sedia maklum, sistem ekonomi Islam ini tidak ada unsur riba. Itulah yang cuba untuk dibawa untuk menentanglah sistem keuangan konvensional yang mempunyai riba. Okey. Jadi sistem keuangan Islam ini sebenarnya telah berjaya menarik ramai pihak termasuk bukan Islam untuk turut menggunakan sistem keuangan Islam, dan sebab itulah kalau kamu perasan contohnya di bank Islam bukan tabung haji lah, dekat bank Islam tu ada orang bukan Islam, orang Cina, orang India yang masuk untuk menggunakan perkhidmatan dalam bank Islam. Kerana apa? Kerana mereka percaya dengan sistem keuangan Islam yang tidak ada riba. Bahkan bank-bank konvensional seperti Maybank, Public Bank, semua dia dah ada cawangan Islamiknya. Sebab tu dia ada cawangan Maybank Islamik, Public Bank Islamik. Jadi semuanya telah mencari peluang lah untuk menjana keuntungan melalui sistem kewangan Islam yang lebih telus, yang tidak menindas. Riba ini adalah satu perbuatan yang betul-betul menindas. Jadi sistem kewangan Islam ini bebas daripada sebarang unsur faedah yang melampau. Okey. Seterusnya kita masuk pada subtopik yang berikutnya, itu 10.3, pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Rakyat Malaysia ni selain daripada kerajaan, rakyat Malaysia juga telah terbukti memang merupakan insan yang prihatin lah terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Okay, terutamanya melalui isu Palestin lah. Okay, kerana isu Palestin adalah satu isu yang tidak berkesudahan. Sejak tahun 1948, isu ini telah membelenggu dunia Islam, dan kita sebagai sebuah negara Islam yang majoriti penduduknya Islam, begitu prihatin terhadap rakyat Palestin. Hubungan kita dengan Palestin itu begitu akrab sekali. Dan rakyat Malaysia juga, contohnya lah, ada pelbagai NGO, badan bukan kerajaan yang aktif membantu rakyat Palestin. Contohnya Aman Palestin dan Cinta Gaza Malaysia. Itu antara NGO yang membantu rakyat Palestin. Selain pada itu ada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia atau MAPIM, dan juga Muslim Care Malaysia. Itu antara NGO yang telah membantu rakyat Palestin. Kalau macam Cinta Gaza Malaysia diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman sejak tahun 2013. Dan Cinta Gaza Malaysia ini telah melancarkan projek Ramadan 2020 yang temanya Ramadan, Bulan Berkongsi Kebahagiaan, yang merangkumi bantuan perubatan, kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Okey, itu yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia terhadap rakyat Palestin. Seterusnya, dalam isu Syria, isu Syria ini berlaku mulai tahun 2011 kerana krisis politik yang di sana. Apabila krisis itu berlaku, rakyat Syria telah mengalami kesengsaraan seperti kekurangan makanan dan perubatan. Dan oleh kerana itu, ada beberapa NGO yang membantu rakyat Syria. Contohnya organisasi Humanitarian Care Malaysia atau MyCare, yang merupakan gabungan 6 buah NGO kemanusiaan. Lepas tu Cinta Syria Malaysia atau CSM serta Global Peace Mission atau GPM. Mereka ini telah memberi bantuan kepada rakyat Syria melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria yang dilancarkan pada 20 Mei 2016. Dan rakyat Malaysia juga telah menyertai satu perhimpunan solidariti untuk menyokong Syria serta menghantar memorandum bantahan kepada kedutaan Syria di Kuala Lumpur tahun 2017. Kerana apa? Kerana isu di Syria ini berbeza sedikit. Mereka tidak dijajah oleh negara luar. Dia bukan macam Palestin dijajah oleh Israel. Tetapi isu di Syria ini berlaku kerana rakyat Syria ini dizalimi oleh kerajaannya sendiri. Dia agak berbeza sedikit isunya. Tetapi kita nak bantu rakyat. Kita bukan bantu kerajaan Syria yang melakukan penindasan tersebut. Okey. Seterusnya kita boleh lihat pelibatan rakyat Malaysia dalam isu atau bencana alam
Contohnya ketika berlaku tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan juga di Sri Lanka lah. Apabila berlaku ombak besar tsunami itu, penduduk Aceh dan Sri Lanka telah kehilangan segalanya lah. Rumahnya dah tak ada. Kalau rumah dah tak ada, makanan, minuman semua dah tak ada lah. Baju semua dah tak ada, buku dah tak ada kan. Jadi segalanya dah tak ada. Jadi rakyat Malaysia telah melancarkan bantuan segera lah untuk membantu dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka. Antaranya lah Malaysian Medical Relief Society atau MERSI Malaysia, ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Tan Sri Dr. Jemilah Mahmud. Tujuannya aktif dalam bidang kesukarelawanan dan kemanusiaan. Selain pada itu adalah Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM serta Yayasan Restu. ABIM ditubuhkan pada tahun 1971. Dia punya sumbangan ialah mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. Serta Yayasan Restu ni ditubuhkan pada tahun 98 untuk memberikan bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh serta membangunkan rumah anak yatim Babun Najah di Uli Kareong di Aceh. Itu merupakan sebahagian daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ya. Sebelum ni kita dah lihat bagaimana kerajaan Malaysia menghantar tentera pengaman misalnya ke banyak negara yang mengalami konflik. Itu adalah sumbangan daripada kerajaan Malaysia. Tetapi yang kita bincangkan hari ini ialah sumbangan yang dibuat oleh rakyat Malaysia melalui pertubuhan bukan kerajaan atau NGO. Jadi sebenarnya Malaysia sebagai sebuah negara yang kecil tetapi begitu aktif untuk membantu saudara-saudara atas nama kemanusiaan dan kesukarelaan. Jadi itu topik yang saya bincangkan pada minggu ini. Topik 10.2 dan juga 10.3. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincangkan pula topik 10.4 dan 10.5. Dan lepas tu habislah kita punya sukatan pelajaran. Jadi itu sahaja yang saya kongsikan hari ini. Saya harap kamu semua jaga diri baik-baik dan berdoalah supaya kita akan cepat untuk bertemu dalam sesi PDPC secara bersemuka ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.